محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة آنل بسيرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه منيرا وسيلا تسليما كثيرا. اللهم تف علي حكمتك وانصر علي رحمتك وارزقني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نوّر علينا اللهم نوّر بكتابك بصاري واضلك به لساني واستقلي به جساني بحولك وقوتك فإنه لا هو لك ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah seperti biasa, dengan mengharapkan dengan kita mensyukuri apa yang Allah kurniakan kepada kita, Allah akan menambahkan lagi, ya. Dan Allah telah menjanjikannya di dalam Quran tu, mana maka Allah pasti akan menambahkan lagi kenikmatan. Nikmat ni sebenarnya apa? Nikmat Allah ni ialah kurniaan Allah. Ya, apa saja yang Allah kurniakan kepada kita, masa, tenaga, fikiran, kawan-kawan, kemudahan, internet, ya, teknologi, kereta, kurniaan Allah. Jadi Allah tidak sukalah, ya, kalau kita tak mengucapkan terima kasih. Mana mengucapkan kesyukuran tu maknanya kita ucapkan terima kasih kepada Allah, ya, iaitu kita bersyukur, ya. Di dalam Al-Baqarah tu ayat 243, ya, Allah ada berpesan kepada kita, wa innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah kata, mengingatkan kita, ya, Allah tu sebenarnya lazu fadlin 'alan nas. Maknanya Allah tu banyak, ya, terlalu mempunyai terlalu banyak fadilat yang Allah boleh berikan kepada manusia, dan banyak pun telah pun diberikan pada manusia. Tetapinya sayangnya Allah kata apa? Walakin aksarun nasi la yashkurun. Akan tetapi, ya, waw tu waw haliyah lah kalau kita dah belajar dulu. Walakin, walau hakiyah, ya. Biasanya kita akan terjemahkan sebagai dan tetapi. Aksarun nasi itu idhofah yang menggabungkan dua kalimah aksara dengan annas, ya. Aksara tu kerana dia adalah isim lakinna, jadi dia mansub lah, ya. Lepas tu aksaron dia ialah idhofah tu, dia mudhaf, ya, kepada annas tu. Dan dia Allah kata aksara tu kebanyakan manusia. Maknanya dalam banyak-banyak manusia yang ada, Allah kata kebanyakan manusia ni la yashkurun, ya. La tu adalah la nafiah lah, la negation, ya, la menidakkan. Yashkurun tu apa dia? Fi'il mudhari' maklum, wazan satu yang jamak. Jamak tu ialah fa'ilnya, menunjukkan ramai. Tadi manusia ni yashkurun dalam keadaan marfu',
Ya, fi'il mudhari' yang marfu' tu membawa impak apa? Perbuatan yang berterusan berlaku. Jadi rupanya Allah buat statement di dalam Al-Quran ni, kita ni, manusia ni, kebanyakannya tak bersyukur rupanya. Ya? Dia lebih bersyukur kepada kawan-kawan dia, lebih bersyukur kepada manusia. Kalau manusia bantu dia, dia ucap terima kasih. Kalau kawan dia melawat dia pun, dia ucapkan terima kasih. Kan? Tetapi Allah yang memberi segala nikmat dalam dunia ni, Allah kata mereka ni tak berterima kasih pun. What's wrong with us? Ya, banyak yang kita ni buat silap kepada Allah. Ya. Kita kena muhasabah diri, ya, dan yang paling kita tidak berterima kasih apa dia? Al-Quran. Ya, Allah bagi kita Al-Quran tu. Sebagaimana Allah membagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran tu, ya, yang telah menjadikan Nabi kita Habibullah, kekasih Allah. Sebab Nabi dia guna pakai Al-Quran tu sehabis-habisnya dalam kehidupan dia. Bukan itu saja, dia menyampaikan pula, berkongsikan pula dengan orang lain, ya. Tapi what happened to us? Cakap orang putih sikit, ya, begini. What happened to us? Cuba kita banding dengan Nabi yang Allah bagikan Quran dan kita yang Allah bagikan Quran. 20 tahun yang Quran tak faham lagi. Bayangkan. Belum lagi nak menyampaikan kepada orang lain. Mengguna pakainya untuk jadi panduan kita pun kita tak buat. Walakin aksarun nasi la yashkurun pun kita tak faham. Ya? Jadi macam mana kalau kita nak gunakan sebagai panduan, mana tidak berlakulah Al-Quran tu Allah suruh apa? Allah bagi Al-Quran untuk jadikan panduan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah bagi Quran tu untuk jadikan huda dalam kehidupan kita. Kita tak bersyukur, ya? Dan kita tak ambil indah pun, tak peduli arahan Allah. Bayangkan, ya, Allah yang memberikan kita segala kenikmatan, kemudahan, segala kurniaan, yet kita buat tak tahu saja. Ni tuan-tuan kena reflect diri, ya. Jangan rasa kita ni dah banyak ilmu, jangan kata kita ni sudah selesa kehidupan kita, tapi kita tak menyedari kita telah mengingkari Allah. Ya, kurniaan yang paling besar Allah bagikan ialah Al-Quran kepada kita. Kita baca tak faham. Dan kita maknanya kita tak membaca pun. Kalau membaca mesti faham. Jadi jangan kita gunakan perkataan membaca sebab kita tak faham. Kita baru menyebut saja Al-Quran tu bunyi. Kita tak sampai ke tahap membaca. Kalau kita kata kita dah baca Quran tu, tuan-tuan, sebenarnya kita menipu diri sendiri je. Ya, kita menipu diri sendiri, ya. Nak beri shock sikit lah, orang kata. Nak kita rasa seronok sikit, oh aku hari ni dah baca Quran. Tak, kita belum lagi. Sehinggalah tuan-tuan membaca, faham. Macam tadi kita bacakan apa? Wa inna allaha lazu fadlin ala nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Wa inna Allah tu apa dia? Kan? Lazu fadlin ala nas tu apa dia? Lepas tu walakin aksaran nasi tu apa dia? La yashkurun tu apa dia? Itu baru membaca. Boleh kupaskan, ya, setiap kalimah di dalam itu. Ya. Dan kita boleh ambil ibrah dan pengajaran pula daripada ayat itu, ya. Ayat ni ialah ayat peringatan Allah kepada kita. Banyak kali Allah ingatkan kita, tapi kita buat tak tahu, ya. Termasuk saya dululah. Ya, saya rasa sangat bersalah kerana 20 tahun dengan 30 tahun saya bersama Quran, ya, saya tak faham pun apa yang dibaca. Bila tak faham, mana tak terlintas langsung di hati itu untuk mengambil tindakan. Ya, setengah daripada ayat itu adalah arahan Allah. Setengah daripada ayat itu adalah larangan.
setengah daripada ayat itu peringatan, ya, setengah daripada ayat itu hukum hakam. Jadi kalau kita tak faham, ya, something is wrong with us. Cakap orang putih semalam pergi konvo universiti, meraihkan pelajar-pelajar yang ambil PhD itu ada yang daripada Sri Lanka tu datang dengan mak bapak dia orang, ya. So hebatlah ya dapat PhD. Tetapi kalau dapat PhD, Quran tak ada, tak hebat sebenarnya. Hebat dari kacamata manusia kan. Tapi sepatutnya siapa yang dapat PhD itu mesti banyak mengucapkannya kesyukuran kepada Allah. Ya, kapal dari China berlabuh di Pulau Pinang dan kemudian Masa sama kita apa dia? dalam masa sama Tuhan murka kita juga macam mana? Memanglah macam kita kan. Macam kita hantar anak kita ke sekolah semua kan. Lepas tu dia tak ada terima kasih pun kan kita kan. Marah tak? Marah kan dalam hati kita. Ya. Walaupun kita tak cakap kan, tapi maknanya kita kata anak yang tak berterima kasih lah dalam hati lah, kita tak cakap pun ya. Maknanya memang marahlah. Begitu je Allah. Ya, Allah dah bagi kita hari-hari, ya, macam-macam kurniaan. Oksigen tiap hari kita guna oksigen Allah. Ya. Nak menzahirkan kesyukuran kita tak buat ya. Menzahirkan kesyukuran itu bukan dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Dia mesti terjemahkan dalam perlakuan kita. Islam ni dia punya cantiknya, dia punya ilmu dia ya. Dia tak mungkin orang kata terima kasih kan, contohnya. Dah cukup tak? Dengan mulut saja tak cukup. Ya, dia kena 3 mesti ada. Dengan mulut, dengan hati dan perbuatan. Barulah dia package tu complete. Kalau mulut saja kata alhamdulillah tapi perbuatan tak ada pun menunjukkan alhamdulillah, belum lagi tu. Maknanya package dia tu masih lagi pincang ya, tak sempurna lagi. So 3 perkara. Begitu je bila kita beriman dengan Allah tu, Allah dah mengajar ya, bila kita kata beriman dengan Allah tu 3 perkara tu mesti ada. Ya, dalam hati kita tu kita meyakini yang Allah tu wujud tanpa ragu-ragu. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, ya, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapan, dan kita lakukan dengan perbuatan. Anggota kita, badan kita, mata kita, kaki kita, ya, menunjukkan kita beriman dengan Allah. Maknanya kalau kita nampak buah rambutan orang contohnya kan ya, lalu nampak buah rambutan bukan main lebat, masak tapi jalan kan, Tuan tak ada, Tuan dia tak ada, polis pun tak ada ya. Iman kita apa dari segi perbuatan kita tak ambil sebab kita tahu Allah melihat, nampak kita. Kita ya tak nampak Allah tapi Allah nampak kita. Itu namanya beriman dan menzahirnya dalam perlakuan kita. Ya, kalau kita ambil rambutan tu tanpa minta izin, kita tahu yang Allah akan catatkan perbuatan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat 12 Al-Baqarah Yasin tu. Ramai di antara rakan-rakan kita ni dah mahir ya, sebab dia orang dah sampai ke tahap intermediate tu, dia orang buat praktikal ya, mengupas dan membentangkan ayat-ayat Yasin tu 1 hingga 12 ya. Hajah Nohayati ni ada kat sini ya. NHK Nohayati Kamarudin ya. Siapa lagi ada sini yang telah sampai ke tahap ya intermediate tu, mereka mahir semua ni dah.
Ya, dalam kelas memang mereka telah berlatih ya menerangkan ayat-ayat Quran tu dalam bentuk holistik, yang bentuk komprehensif, menyeluruh, bukannya tajwid saja. Ya. Jadi package tu 3 in 1 tu, nahu, soroh dan tajwid tu tuan-tuan kena berlatih pelan-pelan ya, membina kefahaman dalam package yang menyeluruh ya, supaya kita akan memahami konteks ayat Quran tu secara menyeluruh ya, insya-Allah. Doktor, doktor Ya. cerita pasal rambutan tu saya teringat semalam ada seorang budak muda tu datang rumah, dia nampak mangga dekat luar rumah saya dekat tepi tepi rumah saya kan tepi tu. Dia kata minta, dia kata, saya kata nak minta bolehlah bagi berapa biji nak 3 ke 4 kilo. Hai, minta 4 kilo. Saya kata nak buat apa? Saya kata saya ni selalu bawa pergi masjid. Saya kata dia kan buka. Lepas tu saya kata tak boleh lah. You kenalah pergi beli kalau you nak banyak kilo. Sebab lagi satu buah tu tak masak lagi kan. Lepas tu dia kata nak buat jeruk. Nak buat jeruk untuk apa? Saya tahu. Lepas tu dia kata nak buat apa jeruk untuk buat tahlil bapak dia meninggal. Ay, terkejut pula saya. Macam tak logik lah doktor kan. Dia nak tipu tu tak betul. Tapi sebenarnya kan dululah saya belajar dengan ustaz yang tasawuf tu, kalau pokok di luar pagar rumah kita tu, tanah government ke MPS boleh je ambil kan. Doktor tanya boleh, kalau tak minta izin pun boleh, kita niat je lah kita ambil. Tapi macam kita orang Melayu ni tak elok lah, kita dah tahu tuan dia siapa kan. Tapi sekurang-kurangnya dia minta izin lah ya. Bagus lah. Tapi saya bagilah yang sepatutnya. Saya bagilah yang ada kat rumah sebab saya bukan apa. Buah tu ranting dia patah. Jadinya saya dah buat untuk dalam rumah. Jadi bagilah kat dia sikit. Ya. So cuma dia minta izin tu kena faham dia punya dia kena minta izin kerana dia takut kepada Allah ataupun dia budaya saja ya. Kadang-kadang budaya lah. Ya. Jadi tapi yang penting ya. Macam semalam doktor, saya tengok musabakah. Kan? Lepas isyak malam saya tengok musabakah. Ada satu peserta tu daripada Afrika Selatan. Dia mendapat tepukan gemuruh. Bukan dia baca macam kata sedap sangat, tak. Dia baca ayat biasa aja. Tapi dia punya menangis tu yang tak larat. Okay. Baca sambil menangis maknanya dia faham lah tu ya. Dia baca, saya baca dia punya maksud ayat itu lebih kurang cerita ambil wuduk je. Kan? Cerita ambil wuduk tapi dia punya menangis tu Allah saya kata. Akhirnya dia mendapat tepukan gemuruh daripada para hadirin. Dia saya lah malam tu. Faham. Hadirin tepuk sebab apa? Tengok dia menangis ke apa? Itu saya tak tahulah. Tapi saya tengoklah daripada apa dia sifati malam. Lantaran daripada dia punya menangis tak berhenti-henti tu, dia mendapat tepukan gemuruh. Kan? Daripada para hadirin lah. So, saya rasa dia ni bacaan dia tidaklah macam peserta Malaysia ke apa, Afrika Selatan. Tapi mungkin dia faham kot. So, tapi yang lebih penting hadirin tu yang mendengar tu kena faham juga. Tu yang penting. Dia memang membaca kena faham. Imam Ghazali kata kalau membaca ni hati kita ni mesti tercuit dengan bacaan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ya. Tapi dulu masa saya pergi tu kebanyakan orang yang pergi tu dia bawa Quran doktor, dia bawa Quran terjemahan, dia orang ikut ayat dia tu kan. Itu kebanyakan tu yang pergilah. Biasanya student ramai dengan family kan.
Tapi Hmm. kebanyakan tu dia orang bawa Quran. Dia orang memang tengok ayat tu masa baca tu. Ya, okey. Ada juga yang macam tu ya. Okey. Hmm. Okey, tapi kita sahabat akademik kita nak up sikitnya ya. Kita nak lebih sikit, iaitu kita boleh memahami walaupun tak tengok terjemahan. Itulah dia Bila dapat sesiapa yang baca Quran tu, kita boleh tangkap kalimah-kalimah ayat tu dan memberi makna kepadanya. Ya. Itu membaca apa tu terjemahan kalimah tu dah lama cerita ya, cerita lama tu. Sekarang ni cerita zaman milenium ni kita nak menterjemah, dengar dan boleh menterjemahkan ya, dan kita boleh apply dalam setiap hari sebenarnya. Kita sembahyang jemaah, imam baca mana-mana surah, ayat-ayat surah tu, kita kena praktis ya, memahami apa yang imam baca tu. Itulah hari ni dia baca sajadah dengan alizan, saya faham lah. Ya. Sebab saya dah hafal. Jangan hafal ya. Kena tahu makna satu-satu. Alif lam mim tu apa dia, tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Kena tahu tanzil. Sebab Tanzilu dulu saya tu. belajar hafazan. Lepas tu sekarang tengah buat style doktor tu. Doktor punya Yes, untuk yes. kalimah. Kalau dengan saya mesti akan tanya satu-satu. Ya. Kalau takat menterjemah je, hafal terjemahan tak cukup. Contohnya kalau saya tanya tanzilu tu kalimah yang pertama selepas alif lam mim tu, apakah jenis tu? Satu perkataan tanzilul kitabi kan ya. Tu fi'il mudhari' lah doktor. Tanzilu kan mudhari' tu tak boleh, dia idhafah tu. Oh, dia bertemu Tanzilul dengan kitabi tu idhafah, makna dia kalimah isim tu. Isim apa tu? tanzilu isim apa? Masdar wazan 2, doktor. Betul. Tahniah dia. Ni Dr. Khairi ni saya memang akuilah ya, dia cepat. Dia di antara peserta kita yang cepat sebab dia put effort ya, itu yang bagusnya ya. Ikut dia boleh dijadikan peserta contoh ya. Dr. Hadi Saadah ni kalau tak silap saya dari Perlis rasanya ya. Tanzilu tu ialah isim masdar yang wazan satu yang wazan kedua yang marfu'. So dia adalah mudhaf ya, kepada al-kitabi. So bila kita membaca tu mesti ada maklumat tu masuk dalam hati dan jiwa kita supaya dia akan memberikan makna yang lebih tepat pada konteksnya ya. Jadi bila dia masdar daripada perkataan nazala maknanya turun. Jadi tanzilu ya dalam bentuk masdar berbenaun bahasa Inggeris panggil, jadilah satu penurunan. Satu penurunan tu maksud dia apa? Wahyu lah. Wahyu ni adalah satu penurunan, revelation bahasa Inggeris panggil kan ya. Satu penurunan Alkitab. Jadi wahyu yang dibentukkan dalam kitab. Ya, kitab ni sebenarnya apa? Kitab ni daripada katabah. Ya, Alkitab tu sebenarnya pun adalah isim masdar tu ya. Iaitu kumpulan tulisan-tulisan yang dibukukan. Jadilah Alkitab ya. Itu lepas tu tanzilul kitab bila raiba fi. La raiba fi, lam tu lam apa tu? La. Nafi ke la apa? La apa nama dia? Ini Hajar Nayati tahu lah tu. Ya, lil jinsi dia panggil ya. La nafiyah lil jinsi, maknanya lam yang menafikan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan isimnya. Isimnya. Raiba tu lah isim, la nafiyah lil jinsi, dia mengambil bentuk yang dalam i'rab yang mansub dan tidak bertanwin. Itulah dimaksudkan la nafiyah lil jinsi. Jadi itu maksud saya, kita mengenal ya. Jangan hafal je makna.
Ya, itu makna ni hafal makna ni budaya kita ya. Budaya kita bukan salah, betul, tapi dia tak boleh selamanya berkeadaan begitu ya. Daripada satu masa ke satu masa kita kena perbaiki ya. Nabi kata kita ni kalau hari ini sama dengan semalam dah rugi dah. Sama tu dah rugi. Bermakna hari ini mesti baik pada semalam. Belum lagi tahun ini banding dengan tahun selepas ya. Hari saja. So mana setiap hari itu kita mesti ada penambahbaikan diri. Yang pertama sekali kita nak tambah baikan apa dia? Al-Quran. Sebab itulah panduan yang pertama dan panduan the only lah ya, yang satu-satunya panduan yang Allah berikan kepada kita ya. So jangan terlepas pandang ya, sebab kita Allah bagi peluang tu sekali saja. Tak ada dua kali ya. Besok kita jumpa Allah nak balik semula ke dunia ni, Allah tak ada kata no, sorry, finish your time. Dah peluang dah habis. So masa kita, dan Allah dah cerita ke dalam Al-Quran pun ya, sekali Allah kata memang bagi peluang sekali saja. So jangan terlepas peluang tu ya. Pastikan tuan-tuan ni mahir ya, menguasai bahasa Al-Quran ni sehingga dia jadikan panduan. Kita nak bercakap ni kita tahu ya apa peraturan Al-Quran ya, untuk kita bercakap. Untuk kita lepas bercakap ni kita nak pergi ke mana? Kita tahu ya apa perspektif Al-Quran dengan apa yang kita nak buat selepas ni. Itu yang dinamakan panduan tu. Maknanya apa saja yang kita nak lakukan, nak fikirkan, nak cakapkan, nak tuliskan, nak bahaskan, nak bincangkan, dia mesti dari panduannya ialah Al-Quran dan diterperincikan lagi dengan As-Sunnah. Jadi bila kita As-Sunnah tu sebenarnya dia pun kaedah yang menerangkan lagi ya apa yang dinyatakan dalam Al-Quran secara kasar, tapi cara praktikalnya ialah As-Sunnah. Maknanya Al-Quran dan As-Sunnah ni inilah yang kita tidak boleh terlepas pandang ya. Pastikan dua ni kita faham dan kita pegang dia sekuat-kuatnya ya. Sebab kita akan menjawab besok di depan Allah ya. Adakah kita sudah menggunakan Al-Quran itu sebagai huda nanti ya, insya-Allah. Okey, ya okey, tak sedar ya. Mukadimah hari ini panjang sikit pula. Lepas tu ada Sarpunja. Ya, okey, nanti tu boleh sambung lah pelan-pelan ya. Ya, yang tu tahulah Sarpunja. Ya. Okey, hari ini kita menyambung kerja kita hari Rabu ya. Hari kita ada tangguhkan kelas tu, iaitu kita sekarang ni menterjemahkan ya. Kita dah habis membentuk kalimat allazi dengan khalaqakum. Hari Rabu kita dah selesai. Hari ini kita sambung nombor 5, iaitu membuat terjemahan ya kalimah allazi khalaqakum. Okey. Okey, siapa nak mencuba? Kita dah buat terjemahan itu, dah buat pembentukan dan kita terjemah pun dalam dalam ayat keempat. Kalau saya nak kongsikan tu ya, kita tengok balik screenshot di sini ya. 4.1 kita telah membuat pembentukan allazi. 4.2 khalaqakum, dan kita telah pun terjemahkan dia telah mencipta kamu semua. Jadi senanglah kerja kita ya. Sebab kita dah membuat pembentukan dan menterjemahkannya. Okey.
So allazi, apakah terjemahan kepada allazi? Dia adalah isim mausul, ya, isim mausul yang menghubung kaitkan silah alaihi rabbakum. Ya, jadi mana kalau kita nak menterjemahkan tu ialah kita menterjemahkannya sebagai yang, ya, Yang muzakkar kan. asalnya orang yang, ya, tapi tak perlu, ya, sebab ini dia rabbakum tu ialah Tuhan kamu, jadi kita tak payah gunakan orang lah, ya, kita gunakan yang sahaja. Yang allazi, yang, lepas tu khalaqakum. Okey, kita copy ni, kita bawa ke sana. Allah menciptakan. Okey, khalaqakum kita dah terjemahkan dari itu. Apa terjemahan kita hari itu? Allazi tu kalau cakap Tuhan yang tak boleh. Dia memang orang je yang boleh kat situ. Dalam konteks ni apa, ya, kalau kita nak penuhkan ayat itu ialah asalnya apa? Sebab dia ada silah alaihi tu, iaitu Tuhan kamu yang. Tak boleh nak masukkan Tuhan ke? Tuhan kamu yang tu. Tak boleh Boleh. Kalau nak memenuhkan dia, tapi kita sebab dia dalam ni tak ada rabbakum, kita bracket je lah. Yang dia masukkan yang tu ialah rabbakum. Rabbakum ialah Tuhan kamu lah. Dia nak menghubung kaitkan Tuhan kamu tu. Nun, ya, lepas tu kum tu, kamu tu kita jamakkan, masukkan semua lah. Kamu semua. Ya, sebab kalau kamu saja masih lagi tak berapa tepat konteks dia. Kamu ni boleh jadi seorang ataupun dua orang, ya. Tapi kalau kita kamu semua tu confirm lah ramai. Semua, okey. So yang dimasukkan yang tu merujukkan kepada Rabbakum sebelumnya, iaitu Tuhan kamu semua. Jadi ayat tu nak mengatakan Tuhan kamu semua tu yang apa? Ya. So yang apa cerita selepas tu dipanggilkan silah dia. Jadi silah dia ialah khalaqakum tu lah. Yang ni, ya. Okey, cuba terjemahkan khalaqakum. Konstruk dia macam mana, ya? Konstruk dia ialah khalaqa ni ialah fi'il madhi, dia mesti ada fa'il dia mesti ada masa dan mesti ada perbuatan. Jadi kamu semua. Ya, mulakan dengan fa'il semua. Khalaqakum. Khalaqakum tu hari tu kita dah terjemahkan sebagai dia, kan? Dia telah. Lamha telah, dia fi'il madhi. Perlakuan dia ialah mencipta. Menjadikan. Mencipta, kita kena pergi ke lesi logos Melayu sebab Arab tak ada ca, ya. Jadi kita ambil sinilah mim, nun, ca, ya, fa, ta'lif. Mencipta. Dia telah mencipta. Kan tambahkan. Tak payah. Dia telah mencipta kum sama dengan rabbakum. Jadi kum adalah kamu semua. Boleh copy je. Dan orang-orang yang. Ya. So apa ni, terjemahan secara literal dia direct ialah Tuhan kamu, Tuhan kamu semua yang dia telah mencipta kamu semua, ya. So dia ni ialah pelaku. Tetapi sebab dia ni telah disebut sebelumnya,
Ya, sebelum Tuhan kamu tu dah disebut, ya. So dalam terjemahan ayat dia tak perlu disebut 2 kali. So dia boleh gugurkannya. Dia boleh hazafkan, ya. Supaya ayat itu menjadi Tuhan kamu semua yang telah, tak payah dia sekali lagi. Ya, so kita tengok itu dia cara dia, kaedah dia. Ya, apabila pelaku yang dimaksudkan tu telah disebut sebelum fi'il tu, maka dia tak perlu disebut dua sekali lagi, ya. Telah mencipta kamu semua. Itulah dia punya apa? Terjemahannya. Allazi khalaqakum, Tuhan kamu semua yang telah mencipta kamu semua. Kalau Melayu nak ikut Melayu dia letak apa? Tuhan kamulah. Sorry, Tuhan kamu semualah. Boleh, ya. Sebab bahasa kita, ya, kita sebutlah. Kamu semualah yang telah mencipta. Tuhan kamu semualah yang telah mencipta kamu semua. Ya, itu optional saja, ya. Kalau mana Tuhan kamu semua yang telah mencipta kamu semua memadai pun sudah, ya, sudah memadai pun boleh. Itulah, ya. Jadi kalau kita dalam terjemah kita buanglah ni. Ini tadi sebagai panduan saja oleh hukum tu. Jadi teman, ya, telah mencipta kamu semua. So bila kita membaca allazi khalaqakum tu dalam hati dan minda kita mesti ada ni. Itu yang dimaksudkan mengenal. Ya, bukan kita hanya baca terjemahan baru kita faham. Semua ayat-ayat Quran masa kita membaca dia tanpa melihat terjemahan hendaklah difahami. Itulah namanya membaca. Kalau kita membaca ayat Quran tu lepas tu kita baca terjemahan, jawapannya dia belum lagi membaca. Sebab dia kena rujuk makna. Sedangkan makna tu adalah pada kalimah tu. Itu dinamakan membaca. Macam kita baca buku Inggeris lah, ya. I went to the school yesterday. Ya, kita terus faham I itu siapa. Went to, telah pergi, past tense kepada go, ya. To the school pun kita tahu yesterday masa dia, kita terus memahami. Itu dinamakan membaca. Kalau kita baca I went to the school tak faham, kita tengok terjemahan dia, itu belum lagi membaca, itu kita membuat rujukan. Okey. Okey, itu, ya. Terjemahan selesai 5.5, ya. Aspek kelima, ya, terjemahan sudah selesai untuk rangkaian kalimah allazi khalaqakum. Okey. Kita cuba memulakan yang ke-6, iaitu nama apa dia? Kalau jamak dia Al-Qaidah. Kalau mufrad dia Al-Qaidah, kalau jamak dia Al-Qawaidah. Ya, dalam banyak kes biasanya kaedah ni banyak. So kita ambil, ya, jamak dia Al-Qawa. Walaupun kita tak baris, tapi kita sebenarnya tahu macam mana nak membunyikannya, ya. Kalau kita nak baris, kita boleh bariskan dia. Pembentukan belum lagi buat pembentukan khalaqa. Dah sudah. Pembentukan sebelum nombor 5, nombor 4. Tadi kita tunjukkan apa? Yang kita dah simpan semalam. Ni frame baru ni. Ni. Pembentukan rangkaian kalimah allazi tidak ada pembentukan sebab dia jamin. Yang ada hanya khalaqakum. Khalaqa tu kita mula dengan kha, lam dengan qaf, kan? Baiklah, jadi khalaqakum, di mana kum tu adalah objek dia.
Ya. Sebab tu kita kena kenal kalimah kerana apa? Kalau kita tengok yang tadi, mana dia? Ini okey, tutup ni. Ya, kalau kita hanya membaca terjemahan ya. Tengok kamu semua ni kan ya. Melayu dia tak ada i'rab. Sedangkan Arab dia ada kamu semua ni yang mansub. Jadi kalau kita baca terjemahan, dia tak dapat konteks dia. Tak dapat konteks. Yang mansub tu tak ada. Bahasa Melayu tak ada i'rab. Bahasa Inggeris tak ada i'rab. Sebab tu kita kena belajar bahasa Arab Al-Quran, bukannya terjemahan untuk memahami. Kalau kita kata kita dah hafal terjemahan pun belum lagi. Belum lagi memahami tu. Ya. Telah mencipta, mungkin yang ni nampak sikit sebab dia ada telah tu, mungkin kita tahu dia fi'il madhi ya. Tapi kamu semua ni objek ni ya, dalam terjemahan pun dia tidak terangkan dia sebagai mengambil status yang mansub, tak ada. Memang tak ada i'rab dalam bahasa Melayu. Tak sama kalau kita hanya membaca terjemahan dengan mengenal dia khalaqakum ni. Kalau kita tengok Arab baru kita tahu yang kum ni adalah maf'ulun bih yang mansub. Itu bezanya ya. Bezanya mengenal kalimah secara holistik ni dengan cuba memahami dengan membaca terjemahan ataupun menghafal makna. Ramai di antara kita kadang dia hafal makna ya, dia ingat dia dah okey tak, belum lagi, jauh lagi. Kalau maf'ulun bih tu dia memang kena jadi objek ya. Maf'ulun bih makna dia objek, bukan memang kena jadi. Dia maf'ulun bih tu makna dia objek. Bahasa Melayu, bahasa Arab dia. Oh. So bila objek dia mesti mansub. Mansub. Prof, kalau yang dicakap maf'ulun fih tu? Dia isim zoroh. Bukan objek lah kan? Dia bukan objek. Walaupun dia objek, kita tak panggil dia objek. Dia dalam dalam kumpulan dia panggil apa? Mansubah. Kalimah-kalimah yang mengambil status mansub. Ada yang bentuk objek, ada yang bentuk maf'ul mutlak, ada yang bentuk maf'ulun fih, maf'ul li ajali dan sebagainya. Banyaklah ya, mansubah ni ada banyak kumpulan-kumpulan dia lah. Ada bentuk haliyah, ada bentuk tamyiz, semua tu maf'ulat ya, yang bentuk mansubah. Doktor, kalau ja'alna tu? Na tu ialah fa'il, bukannya objek. Itulah beza tu, saya confuse kat situ lah tu. 2 hari lepas kan kita dah terangkan kalau dia objek, lam tu tidak bersukun. Lam tu baris atas. Ya. Ja'alana, na jadi objek. Sebab tapi kalau ja'alna, kalau lam tu disukunkan, na tu ialah fa'il. Okey. Kena ulang-ulang balik. Dia lupa-lupa ingat. Dia bila dah faham macam ni, tak payah ulang pun. Kita dah faham, patutnya kita tak lupa ya. Kaedah tu kena faham tu. Lam yang sukun, na tu adalah fa'il. Kalau lam tidak disukunkan, na tu adalah objek dia. Doktor, kalau kita tukar dia punya isim domir kan kita kepada ka dan khalaku tu kita tukar kepada jamak kan. Khalaku ka. Kan dia jadi tak boleh ada alif. Saya tak memahami macam mana alif tu dihazaf. Okey, alif dihazafkan kalau dia ada objek di hujung kalimah tu. Asalnya ada wa alif ziyadah, ya, jamak, tetapi kalau tak ada objek, dia jadi ujung tu wa alif ziyadah lah, dia sebagai pelaku. Tetapi kalau objek nak dimasukkan sekali, jadi objek tu akan mengambil tempat alif ziyadah tu. Alif ziyadah tu kena gugurkan untuk objek.
untuk objek lah. Ya. Contoh ni lah ya. Kalau kita nak kalau yang mencipta tu ramai, dia akan jadi macam ni ya. Saya buat kat bawah. Okay. Dia akan jadi khalaqa ni untuk seorang, kalau ramai tambah wa'li ziyadah. Wa'li ziyadah ya, tapi dengan syarat kum ni tak ada. Dengan syarat kum tak ada, khalaqu ya. Bila wa'li ziyadah yang ni qaf ni kena tukar ke dhammah. Okey. Kemudian kalau nak masukkan masukkan objek. Okey. Objek yang muttasil, dia bercantum sekali kan. Jadi dia masukkan kum tu, tapi kum tu kena ambil tempat alif ziyadah tu. Dia buang alif ziyadah tu, masukkan kum. Jadilah khalaqu kum. Mereka telah mencipta kamu semua. Jadi digugurkan alif ziyadah tu untuk memberi tempat tu kepada kum tu. Itu kaedah dia. Prof, kalau dia dia punya, dia tidak mutasil lah, dia munfasil, dia alif ziyadah tu masih wujud kan Prof? Ya. So kalau dia munfasil, dia tak boleh sebab dia tak mengambil tempat dia tak mengambil tempat. Jadi dia masih ada lagi alif ziyadah tu. Dia tak kacau lah sebab dia tak ambil tempat dia. Contohnya kum ni apa? An-nas lah ya. Khalaqun nas ya. Yang kum tu ialah manusia. Dia secara munfasil. Jadi dia sebab dia objek, dia kena bari atas lah, an-nasa. Ya, jadi khalaqun nasa. Ini secara munfasil. So kalau munfasil, an-nas ni dia tak mencantum, jadi dia tidak mengambil tempat alif ziyadah tu, maka dia alif ziyadah tu masih lagi ada, tak dihazafkan. Okey, itu sebagai maklumat tambahan ya. Okey, hari ini kita al-qawaidah ni kita tak boleh semua ya, sebab masa dah pukul 8 lebih ni, kita mungkin ambil satu saja. Ya, ambil satu saja untuk hari ini. Besok bercuti. Kita sambung hari Senin lah ya. Kita ambil satu saja, 6.1. So qawaidah is a must ya. Mesti kita buat latihan ni supaya dia akan menjadi panduan dalam memahami bahasa Al-Quran ni, soroh dia, tajwid dia dan nahu dia ya. Okey, siapa boleh berlatih untuk membuat ayat qaidah nombor 1 daripada apa yang telah kita pelajari ya, 1 hingga 5 tu, daripada komponen dia, daripada penerangan dia, daripada pembentukan kalimah dan terjemahan. Kena berlatih ya, supaya pelan-pelan kita akan belajar ya, macam mana nak belajar berkongsikan ilmu bahasa Quran ni. Okay, kalau kita rujuk, kalau nak lebih tu kita kena rujuk daripada awal dululah ya. Kita tengok apa sebagai contoh. Awalan dulu ini 8 hari bulan. Tengok 7 hari bulan apa ada. So, 7 hari bulan dulu kita mengupakan kefahaman komponen asal rangkaian kalimah. Lepas tu penerangan kalimah. Ini dalam teks dokumen ya.
Mungkin boleh terangkan pasal allazi tu dia menghubung kait antara kalimah apa dengan apa. Ya, itu fungsi. Fungsi juga ya. Fungsi dah kita buat dalam penerangan. Kita buat idofah lah. Rangkaian khalaqakum adalah idofah, di mana khalaqa adalah, Khalaqakum bukan idhofah ya. oh ya tak ya, bukan juga. Maf'ulun bih. Belum tu. So Fa'il dulu kita bertemu. dah terangkan, tadi pun ada puan tu bertanya kan ya, apa kaedah kat sini? Apabila huruf qaf tu tidak disukunkan, bermakna isim domain selepasnya adalah objek. Objek. Objek dan Itu kaedah lah tu. fa'il dan objek. Yalah. Fi'il dan Ya. objek. So kita boleh sambung lepas tu, kalau dia disukunkan bermakna isim domain selepasnya yang mutasil tu adalah fa'il. Itu kaidah. Itu dah dipanggilkan kaedah. Ya, so kita boleh mulakan dengan kalimah kum. Kopikan ke sini. Kalimah kum. Di dalam khalaqakum. Betul. Ya. Ialah objek. Dalam khalaqakum tu adalah objek. Dan kita sebut macam mana cara nak mengenalnya. Adalah maf'ulun bih lah ya, Arab dia. Haji Ropo sambung ayat ni. Adalah maf'ulun bih Adalah maf'ulun bih. sekiranya Okey, je maf'ulun bih. mim fa. Sekejap. Ni nak kena sembang ni. Ain waw. Ain waw ya. Ain waw lam. Lam. Lepas tu dia asingkan, jangan cambung ya. Dia kena asing sebab dua kalimah. Baha maf'ulun bih. Okey, dan kita kata kerana ya, kerana untuk menerangkan kalimah tu macam mana kita mengenalnya ya. Kerana huruf ya, huruf qaf. Huruf terakhir kan. Kalau nak lebih kemas huruf terakhir lah ya. Huruf terakhir pada fi'il dibariskan. Terakhir. Okey, kha ya ra. Ya. Huruf qaf terakhir di dalam Huruf akar. Dalam kalimah. Di dalam kalimah khalaqa. Okey, ataupun terus pun boleh dalam khalaqa. Bila kalimah Quran kena baris semua, lengkap kan. Huruf terakhir dalam khalaqa, huruf terakhir dia apa? Fahamlah qaf tu kan? Mengambil baris fathah. Ya, so ambil sini sebab Arab tak dengar, kita ginilah. Mim, nga, mim, ba, ya, lam. Ya, mengambil baris. Harakah. Baris dalam fathah. Fatah, ha, ta, mabutah ya. Itu fathah. Ya, so kalau kita nak kemaskan lagi, kita bracketkan dia, masuklah qaf bari atas tu. Pada huruf Okey, tu ayat dia lah. Ya, kita mengenal dia objek maf'ulun bih kerana huruf qaf tadi mengambil baris atas. Dan kita kalau nak kemas, sekiranya ya sukun
Sekiranya dia Sekiranya mengambil tanda sukun, ya, dia adalah fa'il. maka Objek. kum tu adalah Apa objek dia? fa'il, Fa'il. iaitu Fa'il. fa'il. Oh, Fa'il. Kholaqakum. Sekiranya, mengambil baris atas. maknanya ada tak adanya sini, tak ada ya. Nya lah. Tak ada. Tak ada ambil sini lah. Maknanya ni lah. Sekiranya huruf qaf ini, ya, Berbaris sukun. huruf Bertanda sukun. bertanda, tanda kita sebut sukun kita tanda, kita sebut tanda bukannya baris, ya. Nak membezakan dengan 3 baris. Fathah, kasrah dengan dhammah tu kita panggil baris. Kalau sukun, tasydid, ataupun ada tanda panjang ke, itu kita panggil tanda. Sekiranya huruf qaf, okey, macam ni je qaf, ya. Alif. Alif apa? Oh. Ini kita dah lama dengan Quran ni, ya. Ini je huruf qaf pun tak tahu lagi kan? Alifah, qaf. Betul. Qaf, alif, fa. Itu je bunyi dia qafun, ya, asalnya. Huruf qaf ini bertanda sukun, ya. Ada ya, tekan ya, tapi dia tak keluar pula. So tuan-tuan pun kena berlatih membuat ayat ni, ya. Kadang-kadang kita rasa faham, ya, tapi bila nak membuat ayat tak boleh. Bertanda belum lagi sebab tak ada latihan lagi, ya, tapi kena berlatih. Sendiri pun boleh berlatih. Ya. Dah lama tak buat karangan sejak Tanda sukun. habis kerja. Maksudnya selepas pelaku kan dia fa'il, ya. Selepas pelaku dia fa'il? Tak, pelaku tu Maksud fa'il. dia kholaqna. Kalau kholaqna, Doktor, mungkin nak bagi lebih faham kan, dekat sini mungkin boleh tambah fi'il lah di dalam fi'il khalaqa, mengambil baris fathah. Boleh. kalau kholaqa dia, kalau maksud dia, Khalaqa kalau tu kita kan dia tambah fa'il kan, dia, Itu satu cara lain, ya. Cara kalau lain. contoh dia doktor, kalau kita tambah fa'il dia kholaqna, maknanya na tu jadi pelaku kan. Okey, habiskan dulu ayat ni dulu. Itu Selepas habiskan ayat ni dulu. Okey, sekiranya huruf qaf ini bertanda sukun, maka isim dhamir, ya. Dia kan kum tu isim dhamir kan, ya. Isim dhamir. Jadi kita sebut isim dhamir muttasil. Dia dalam bentuk muttasil saja, ya. Isim dhamir muttasil, mim ta yang tanda tasydid. Tasydid bukan baris, so kita Dia maksud dia doktor isim yang dinyatakan, maknanya dia bukan isim yang tersembunyi kan. Ya, yang dinyatakan dan bercantum, itu maknanya muttasil. Dinyatakan bercantum. Okey. Isim, sekiranya huruf qaf ini bertanda sukun, maka isim dhamir muttasil selepasnya, ya, kan kedudukan itu selepasnya. Selepas bahasa Melayu dia kena gunakan fa Melayu lah, ya. Jadi lepasnya mana sin, lepas tu nya lah. Selepasnya. Okay. Tapi saya rasa selepasnya dia tak perlu alif, ya. Anyway, kita boleh check lah sama ada dia ada alif tidak selepasnya. Sekiranya maka isim dhamir muttasil selepasnya adalah fa'il, bukannya objek. Fa alif ain
lam. Ya. Tak apa. Kalau tak faham fa'il dalam bahasa Arab, boleh sambung dengan ayat tu, iaitu. Bracket je Ustaz. Doktor, bracket je. Pelaku. Ataupun bracket pun boleh, pelaku. Itu nak shortcut lah ya. Pelaku kena Melayu. Ya. Kalau tidak laku jadinya. Dah jadi Arab. Orang Arab cakap Melayu. Dan kaf waw. Okey, ingat ni Melayu alif bukannya alif mat, jangan baca panjang ya. Alif Melayu adalah untuk baris atas. Ataupun untuk A, dia bunyi A. Bukannya alif tu mat. Kalau Arab tambah alif dia jadi mat. Melayu macam ni, alif Arab dia memanjangkan bunyi fa. Kan ya? Fa'il kalau kita maksudnya kalau pendek di hamzah lah tu. Pendek apa? Kalau yang bukan panjang lah maksudnya kan tadi Arab kan alif tu dia jadi ni alif mat asli. Alif mat. Kalau tak nak panjang tak payah masuk alif lah, dia jadi satu harakat je lah. Kalau tak ada alif dia akan jadi apa? Fa'ilun. Kalau tak ada alif fa'ilun. Dia memanjang. Tapi Melayu bukannya jangan panjangkan, pelaku tak adalah ya. Alif, waw dan ya tu ialah nak membunyikan a, i, u saja, vowel dipanggil. Dia tidak berfungsi sebagai huruf mat. Pelaku ya. Kalau kita faham pelaku ni tak payahlah pelaku kepada perbuatan, tak payahlah fahamlah pelaku mesti kepada perbuatan lah. Itulah kaedah ya. Besarkan sikit. Kecil sikit. Kalau tak ada alif dekat fa alif tu, dia jadi fi'il dalam bahasa Arab sebab dia tak berbaris kan. Jadi kita kenal fa ain lam tu fi'il lah. Kalau fa alif tu jadi fa'il. Itu bezanya. Ya, dia jadi fi'lun ya. Ya. Al-fa'il. Okay, ini kaedah yang pertama. Nanti kita banyak lagi boleh masukkan kaedah-kaedah tu ya untuk jadikan panduan kita. Ya, bermakna di kalimah fi'il madhi terdapat huruf terakhir dia dengan syarat pelaku tu adalah mufrad lah ya. Kalau dia jamak macam tadi, dia bukannya bergantung pada qaf, dia akan bergantung kepada apa? Dia akan bergantung kepada alif ziyadah pula. Kalau jamak, alif ziyadah tu kalau digugurkan, jadi isim dhamir tu adalah objek. Kalau alif ziyadah tu tak digugurkan, bermakna tiada objek. Itu kaedah kalau dia jamak. Doktor, kalau gitu boleh tambah tak dengan syarat dia adalah isim mufrad? Yang ni kita membincangkan isim fa'il yang mufrad ni lah. Kalau nak masuk sini boleh ya. Fa'ilun ni dalam konteks ni fa'il yang tunggal. Mufrad ya. Mufrad lah. Fa'il mufrad ya. Kita tambah sikit. Mim fa ra dal. Pelaku tunggal. Melayu dia pelaku tunggal. Mufrad ni Arab, okey. Tukar ke Melayu dia jadi tunggal lah. Okey, ta, wow, nga boleh pinjam dia dengar tadi mana dia? Ga, lam. Ni ada nga. Okay, ga tak ada ya. So kena pergi juga Melayu lah. Ga dengan lam. Tunggal. Maknanya mufrad lah tu. Kalau dia jamak,
Dia jamak dan dia akan jadi lain ya. Yang tadi jadi apa? Saya buat sekali lagi supaya tuan-tuan ingat balik. Kalau jamak dia akan jadi dia ada wa alif ziyadah ya. Mula asalnya ialah dia ada wa alif ziyadah. Qalaku. Okey. Qaf kena tukar dari depan. Tetapi disebab adanya objek tu dia akan hilang alif ziyadah. Tu tanda dia. Bermakna kita cerita kalau di dalam kalimah fi'il madhi yang jamak pelaku tu alif ziyadah tu digugurkan, maka isim domain selepasnya itu adalah objek. Dia awal alif ziyadah tu dihazafkan ya, digugurkan. Kalau dia tidak digugurkan, mana dia bukannya objek. Oh, dia adalah fa'il ya. Dia ada ayat maknanya katakanlah macam ni ya. Jadi yang wa alif ziyadah tu adalah fa'ilnya. Macam tu khalaqu, lepas tu ada wa alif ziyadah fa'ilnya ya. Lepas tu dia munfasil lah kat sini. Dia kena ada objek yang munfasil ya. Objek munfasil dia tidak mengambil isim dhamir. Isim dhamir ni dia biasanya dalam muttasil. Macam tu. Jadi kalau apa ni terdapat alif ziyadah, maka wa alif ziyadah tu adalah fa'ilnya dan kalimah ni tidak ada berlaku dia. Tidak ada objeknya. Kalau macam ni tak ada objek. Kalau buang alif zaidah tu dia adalah objek dia sebab tu. Ya. Maksudnya doktor dalam kita membaca, dalam kita tengok Al-Quran ni, ayat-ayat kalimah-kalimah Quran yang ada alif ziyadah ni semuanya ke pelaku lah. Ya. Wa alif ziyadah dia punya pelaku lah, betul lah. Mewakili jamak. Ramai Tapi dengan syarat dengan ada satu syarat lagi ya. Itu untuk ayat maklum, ayat aktif. Kalau ayat pasif majhul, dia jadi objek. Pula terbalik. Dia jadi objek. Dan objek tu dipanggil naib fa'il pula. Tu banyak lagi tu. Kaedah yang kedua lah tu, nanti kemudian. Kelas pengenalan kita dah belajar kan? Ada. Ada belajar tajuk apa? Ayat maklum dengan ayat majhul. Ya. Kalau sebab dalam ayat maklum, kata kerja tu tak ada fa'il. Jadi wa alif ziyadah tu bukannya fa'il dia. Dia jadi objeknya, iaitu perkara yang nak dilakukan. Yang dilakukan tu dia jadi objek. Kemudian sebab tak ada fa'ilnya, dia objek tu mengambil alih menjadi naib fa'il. Kalau tulislah doktor, baru nampak doktor. Ya, pelan-pelan lah ya. Sebab mula-mula belajar dulu, memperkenalkan, lepas tu kena buat latihan, lama-lama dia mahir lah. Kalau majhul dia kuliqa ya doktor. Kuliqa lah ya, majhul. Kuliqa kalau jamak dia jadi apa? Kuliku. Kan? Dia hujung dia. Alif zaidah. Jadi khuliqu. Kuliqu. Qaf tu kena tukar ke dhamma sebab ikut waw mat kan. Jadi khuliqu. Kalau mufrad khuliqa. Jadi khuliqa tu tak ada fa'il kat situ kan, tersembunyi. Tapi khuliqu tu waw alif ziyadah tu adalah naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya. Maknanya bukan dia yang mencipta, bukannya mereka yang mencipta. Telah dicipta kan. Dia telah. Cuba tengok contoh ni kan. Khuliqu, lam baris bawah, qaf baris depan, wa alif ziyadah.
Jadi wa liziyadah ni bukannya fa'il ya, sebab ini kalimah majhul. Kalimah majhul dia tak ada fa'il. Dia ada objek dia. Jadi maknanya wa liziyadah ni jadi objek, iaitu mereka tu telah dicipta. Dia kena buat lah. Pasif. Pasif. Bila kha baris depan, lam baris bawah tu dia mengambil acuan fu'ila kan ya. Kita dah belajar dalam acuan kata terbitan majhul tu ialah kalau fa'ala maklum, majhul dia fu'ila. Jadi khalaqa akan jadi khuliqa. Khuliqa tambah wa lijadah jadi khuliqu. Untuk mengatakan konteks dia ialah bukannya mereka telah mencipta. Ayat majhul dia tak ada, dia fokus bukan kepada pelaku. Dia Mereka fokus telah kepada dicipta ya. mereka telah dicipta. Itu maksud dia tu. Kena faham pattern dia. Faedah itu Bangun dipanggil kena buat. bangun kena buat. Mereka telah dicipta. Ya, kalau mereka telah mencipta akan jadi apa? Aktif. Mereka telah mencipta, aktif. Aktif. Sorry, mana tadi? Kopi dia bawa ke bawah. Kalau mereka telah mencipta macam mana? Khalaqa. Madi. Khalaqa. Mereka kan. Okey, bukan tapi dia jumpa waw al-ziyadah. Jumpa waw al-ziyadah apa jadi? Khalaqa lah. Dia jumpa dengan waw ya. Jadi kena qaf kena tukar lah. Tak boleh baris depan ya. Jadilah khalaqu. Itulah. Yang ni ialah maklum, yang ni adalah majhul. Aiwah. Maklum aktif maknanya mereka tu ialah pelaku dia. Mereka telah mencipta. Khuliqu bukannya mereka telah mencipta sebab majhul tak ada fa'il. Dia ada objek saja. Jadi wa liza itu mereka juga tapi bukan mereka fa'il, dia mereka objek. Jadi mereka telah dicipta. Satu maklum, satu majhul. Satu aktif, satu pasif. Terima kasih Dr. Terima kasih Jumaat. Okey, sama. Ya. Tak sedar dekat 8.30 dah ya. Kan sebab benda ni menarik. Ya, memang benda yang common kita jumpa tapi itu yang saya katakan pagi tadi ya, 20 tahun kita dalam Quran tak tahu ni kan. Baru sekarang baru ya. Itu pun nasib baik. Nasib baik belajar ya. Ada orang yang tak belajar lagi, tak mulakan step pertama, ada juga. Dan kita rasa bersyukur Dr. sebab Allah melapangkan kita untuk hati ikhlas. Yes, bagus. Itu yang satu kita syukur kena yang syukur terbesar lah. Bila kita bersyukur dalam surah Ibrahim ayat berapa saya lalu pesan, ingat tak? 40 ke? Surah Ibrahim ayat ke-7 ya. Innallaha ma'as-sabirin. Bukan. Wala in syakartum la azidannakum. Lagi sekiranya kamu bersyukur pasti aku akan tambah lagi. Insya-Allah. Tak boleh saya tunjukkan sekarang ya. Kadang-kadang sebut saja tak tunjuk pun tak jadi juga ya. Tak berhati. Surah Ibrahim surah ke berapa? Bawah kan. 14. Okey, lepas tu scrollnya cari nombor 7. Tak susah tu. Tu ya. Allah kata apa? La in syakartum. La in syakartum ni ini dipanggil ini ayat syarat. Ya, ada syarat, ada jawab syarat. Sesungguhnya in ialah jika. Syakara, daripada syakar tu nampak bila fa'il madhi bergabung dengan fa'il dia tum, ra tu disukunkan. Itu kaedah lah yang kita duk bincang selama ni. Syakar tum. Tum adalah fa'ilnya. Jadi sesungguhnya sekira kamu terjemah baca fa'il dia dulu. Sekiranya kamu bersyukur. La azidannakum. La tu sama la ni ya, pasti. Yang pertama kita terjemah sebagai sesungguhnya, yang kedua kita pasti. Jadi ini jawab syarat ni. Aziz Allah kata ni adalah aku ya, aku untuk fi'il mudhari'. Jadi pasti aku zidanna ni tambahkan.
Tambahkan. akan Percaya ya, doktor. La kat ha? sini bukan percaya ya. La taukid kan? La taukid. Nescaya tu tak cukup kuat ya. Boleh Sebab tapi dia dia tak cukup kuat. Kita nak kuat kali pasti. Allah memberi kepastian ya. Allah garanti, Allah boleh garanti ya, sebab dia boleh buat. Pasti aku akan tambahkan kamu. Maksud dia tambahkan kamu apa yang kita ucapkan kesyukuran tu, maknanya bukan ucap saja ya, zahirkan. Zahir itu maknanya hati kita, mulut kita, perbuatan kita. Tambahkan lagi. Sekejap, pasti tu macam mana kita nak tahu dia termasuk dalam akan tu? Mansub ayat Dia mudhari' ni ya, mudhari' kalau ada non taukid ni dipanggil non taukid ni ya. Non taukid ni biasanya sebab dia jawab syarat, benda ni belum berlaku lagi. Jadi dia hanya akan dibuat sekiranya kita melakukan syarat tu. Jadi kat sini dia 2 kali lah. Allah nak menegaskan 2 kali. Doktor kan tu lah dah satu. Lepas tu kat belakang nun pula tu. Penegasan juga tu. 2 taukid Allah gunakan ya. Maknanya Allah serius sangat Allah beritahu kita ya. benar-benar pastilah doktor. Benar-benar pasti. Betul. Boleh juga macam tu. Benar-benar pasti. Benar-benar pasti lagi. Kalau tak faham juga tak tahulah ya. So, Aziz dan nampak ya. Lepas tu kum ni adalah objek lah ya. Sebab apa? Dia objek kepada fa'il mudhari'. Kemudian itu berita gembiranya. Kan? Ini tawaran yang baik. Tawaran yang baik maknanya Allah kata apa kita nak buat syukur je. Simple je, tak keluar duit pun. Ya, Allah akan tambahkan lagi, sebab tu digunakan taukid tu ya. Tapi Allah pada masa Allah juga ingat ya, kalau kita tidak bersyukur wala in kafartum ya. Allah kata, kalau kita tidak masuk kafarah ni ialah mengingkari ya. Dan sesungguhnya sekira kamu mengingkari apa dalam konteks syakartum. Tadi Allah kata sepatutnya kamu bersyukur. Rupanya kamu tak bersyukur. Kafartum ni fa'il mudhari' juga kan yang majzum doktor? Ya. Dia fi'il mudhari' tak ada majzum. Mudhari' ini. Dia asalnya baris atas kafara. Kafara. Dipanggil bil fathati ya, bil dengan baris mabni bil fathati kita panggil ya. So maknanya ra ni sebenarnya baris atas bukan baris sukun. Sukun ialah kaedah apabila bergabung dengan fa'il tum. Macam tadi lah kita belajar madi juga kan doktor? Akhir tu. Ya, yang syakartum tadi madi juga kan? Madi juga ya. So maknanya apa Allah kata? Allah akan lakukan ni sekira kamu memang telah bersyukur. Maknanya kamu betul-betul dah buat. Bukan baru nak buat, baru plan nak buat, tak. Kamu betul-betul dah menzahirkan kesyukuran tu. Sebab tu dia gunakan madhi tu. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maksud Allah, kafartun maknanya kamu mengingkari, ya, menzahirkan kesyukuran, Allah bagi peringatan, warning sebenarnya. Allah kata inna azabi, sesungguhnya azab aku la syadid, sangat-sangat. La tu sangat keras. Benar-benar keras. Dahsyat, another word. So maknanya Allah ni nak beritahu kita, dengan Allah jangan main-main ya. Jangan ambil ringan. Kita ambil ringan dengan Allah, sebenarnya banyak Allah bagi amaran dalam Al-Quran tu ya. Walaupun perkara tu sikit saja, tapi Allah nak kita respon. Turut. La tu pun taukid ya doktor? La tu sama. Tengok banyak Allah. Seriusnya Allah beritahu kita, dia guna la taukid. Banyak. 3 kali. Lepas tu ada tambah lagi non taukid. Sini ada la lagi. Ya. Lepas tu tambah pula inna tu, doktor, non taukid juga tu. Menguatkan lagi penegasan. Penegasan lagi.
Prof, kalau secara tak sedar lah kan, macam tadi kan yang Tuan Haji tadi dia cakap betul-betul, dia lafazkan dia bersyukur. Macam kita ni yang macam tertidur lah sekejap, tak adalah lafaz pun syukur tu, tapi macam tak buat apa-apa lah kan. Maksudnya dia masuk dalam yang golongan kedua ni ke? So, dalam Mungkin golongan kedua lah, mana kita tak mensyukuri lah. Sebut Ya. pun tidak, laku pun tidak, niat pun tidak. Kalau tak lafaz tapi dalam hati tak apa kan? Tak cukup, pakej dia 3. Lafaz, niat, lakukan. Maksudnya kena zahirkan lah ya Doktor. Kena, itu katanya lah zahirkan, bukannya ucap. Ucap tak cukup. Ucap tu lisan saja. Ramai orang cakap Alhamdulillah kan. Orang apa kadang-kadang kita tengok apa ni di TV pun banyak Alhamdulillah ya. Tapi apa yang dibuat tu tak ada kena-mengena pun dengan agama kan ya. Dia sebut je Alhamdulillah. Macam orang kafir sebut Alhamdulillah lah. Yes. Macam Alhamdulillah dia kata kan. Lepas tu digelak kan. Dia Dia tak tahu benda. tapi dia tidak bermakna apa-apa. Mentang lama-lama tak sedap keras. Mau keluar air mata Doktor kalau sebut betul Alhamdulillah ni. Saya dah keluar air mata dah Doktor. Yes. Azab Allah ni memang pedih. Keluar air mata, hati tu terusik sebab apa? Kita rasa sangat beruntung sebab Allah akan tambah. Itu kedua, pertama. Yang pertamanya kita dijauhkan daripada azab Allah tu. Takut Doktor, takut sangat. Sangat takut kita dengan azab Allah. Dan la syadid tu ya, dahsyat punya ya. Dan diceritakan neraka tu kalau kita letak tapak kaki kita saja, Nabi cerita apa? Otak kita ni menggelegak, punya dahsyatnya. Tak takut kan? Memang takut. Maknanya azab-azab Allah ni jangan kita main ambil ringan-ringan ya. Jaga apa yang Allah pesan dalam Al-Quran tu. Allah dah bagi tahu dah kita. Memang dah terang, lagi tersuluh dalam Al-Quran ni kan. Tak ada selindung, tak ada sangat terang. Cuma kita nak faham saja, belajar memahami saja. Sadaqallahul Azim ya. 8, ini rekod hari ni ya, 839 ya. Saya tangguh nak ke masjid. Memang Al-Quran ni kalau kita mula memahami kan, kita mula membincangkannya, dia memang menyentuh hati dalam kita dan banyak yang perlu kita lakukan ya untuk membetulkan kedudukan kita yang selama ni terlepas pandang ya. Walaupun Quran dah banyak tahun kan, tapi kita terlepas pandang. Tapi Allah tu Maha Ghafurur Rahim. Jangan bimbang ya. Maknanya tapi dengan syarat kita usaha. Ya, usaha memperbaiki keadaan kita, kedudukan kita. Kita ingat Allah Maha Pengampun, tapi kita tak buat apa, tak jadi juga. Pakej dia tak betul. Okay, so insyaAllah hari ini Jumaat ya. So kepada mereka yang mengikuti kelas besok Sabtu malam, kelas intensif, kita jumpa lagi lah ya. Sabtu malam. Hari Sabtu ni kita tidak ada bengkel ya, bengkel apa semua hafazan. Sabtu malam tu tajuk apa dah sekarang? Sekarang ni Sabtu malam kita tajuk masih lagi apa? Penghujung idhafah. Oh, idhafah tak payahlah. Idhafah tu mereka akan buat latihan ya. Ada ayat-ayat surah Baqarah tu nanti mereka akan disuruh belajar mengenal pasti apakah kes-kes idhafah dalam ayat 6 hingga ayat 12 surah Al-Baqarah tu. Lepas tu dia kena terangkan. Mula dia kena pastilah. Lepas tu dia kena kenapa yang ni idhafah ya. Dan setelah mereka dah tahu 4 ciri idhafah tu. 4 ciri. Kena ingat 4 ciri tu je. Dan lepas tu baru dapat apply. Lepas tu apply lah dalam ayat Quran ya. Okey. Apalah. Sadaqallahul Azim. Okey, Haji Abdul Qadir mana dia? Dia dah keluar apa? Oh, dia keluar mereka. Ada ke? Okey, Haji Mazlan lah ganti. Haji Mazlan dia standby.
Haji Mazlan, Siti Khalijah, Puan Zaliah yang ada dalam ni ya. Wan Fariza, kita akan jumpa pukul 3 nantilah ya. Kelas personal coaching. Okay. Khairani Khalid, itu semua dah masuki kelas personal coaching dah. Allah berhubda bil Quran waj'al lana imama wa hudan wa rahmah. Allah sayyidina bil badasida wa alimna bil bajahida wa zuqna tilawati ada alain wa tafad dahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa Salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Barakallahu azim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang ya. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum.